Bagaimana ulama menetapkan dan memfatwakan sesuatu hukum dalam fiqh perubatan yang tidak mempunyai dalil Al-Quran dan sumber hadis di dalamnya? Macam mana Ustaz? Ya, proses fatwa ini yang pertama kita kena faham dulu kes. Faham kes itu dulu. Itu wajib. Baik. Sebab itu tak semua orang yang boleh baca kitab dia boleh fatwa. Sebab dia kena faham apa itu medik, apa itu kes medik. Misalnya kita ada di sana pendermaan rahim dengan pendermaan ovari. So tentu dia kena faham ovari itu apa, rahim itu apa. Sebab dia nampak sama tapi dia adalah berbeza. Jadi dipanggil marahil fatwa ada 4. Proses fatwa itu ada 4. Yang pertama memahami kes. Idrakul waqi' ataupun dia makan sebagai marhalah taswir dan tasawur. Maksudnya doktor akan cerita kepada kita atau kita study, bincang sama-sama doktor. Mesti ada doktor. Ini kaedah fatwa dalam perubatan. Dia cerita ni apa kes ni. So dia taswir kepada kita. Kemudian kita tasawur, kita faham. Kemudian kita akan cek dia panggil marhalah takhrij, marhalah takyif, takhrij dan seumpama dengan untuk kita nak pada tally dengan mana-mana ahkam yang ada dalam fiqh. Kalau tak mampu kita berijtihad. Bagi mereka yang mampu bukan semua, yang ada cukup syarat ilmu ijtihad, fatwa pada ilmu fatwa. Bukan calang-calang lah. Ya, bukan perlu kepada ilmu yang luas. Kemudian mengetahui hukum syarak yang keempat. Kemudian yang ketiga mengetahui hukum syarak, yang keempat barulah dia berfatwa apabila dia melihat kepada zaman, melihat kepada tempat, melihat kepada budaya dan melihat kepada insan itu sendiri. Insan ini miskin ke, sakit ke apa dan seumpama dengan dia, itu proses marhalah fatwa. Dia sebiji persis macam doktor. Doktor akan diagnosis dulu. Kemudian dia tengok history apa semua tu. Nanti dia akan tengok ubat mana yang sesuai. Sebab tu ubat berbeza daripada pasien dengan pasien. Betul. Itulah fatwa. Fatwa dia tidak akan sama. Kalau sama dia tidak namakan fatwa, itu nama bayan syar'i. Penerangan hukum syar'i semata-mata. Fatwa mesti berbeza. Sebab zaman berbeza, uruf berbeza, custom berbeza, budaya berbeza, manusia pun berbeza. Ada orang tua kebanyakan doktor tak galakkan surgery. So bahaya. Boleh memudaratkan. Nampak tak? Tapi orang muda lain. So kita tengok dia fatwa berhajat kepada yang paling penting mengenali kes tersebut. Kemudian akan dibincangkan dalam bentuk syariah, kaedah syariah dan sebagainya, barulah dihasilkan berdasarkan kaedah Al-Quran, kemudian kepada sunnah, kemudian kepada ijma', qiyas. Kemudian kita melihat kepada fatwa-fatwa ulama. Sama ada terdahulu ataupun zaman moden. Merujuk kepada fatwa Majma' Fiqhi, kepada fatwa kebangsaan Malaysia. Kemudian barulah kita dipanggil tahqiqul manaq dipanggil. Iaitu kita menurunkan hukum ke atas kes yang berlaku. Itu dipanggil tahqiqul manaq. So ketika itu baru dinamakan sebagai fatwa. Tapi kalau bincang macam saya sekarang ni tak namakan fatwa. Ini dipanggil mujarrad ataupun semata-mata perbincangan penjelasan fiqh. Macam kita mengajak kat universiti. Sebab itu fatwa tak diambil di TV. Secara umumnya. Fatwa tak diambil di TV, tak diambil di radio, tak diambil. Hanya kita menerangkan hukum-hukum biasa saja. Tapi kalau ada kes besar, di sini bukan tempat menjawab fatwa, di sini bukan tempat menjawab di radio bukan tempat menjawab fatwa, di ceramah bukan tempat menjawab fatwa, di universiti bukan tempat menjawab fatwa. Fatwa adalah tempat yang khusus iaitu mengenal kes dengan tepat, baru kita boleh mengeluarkan hukum dengan syar'i dengan tepat. Macam doktor kalau duduk di TV, dia tak bagi rawatan, dia hanya menjelaskan. Tapi last sekali kata apa? Sila rujuk ke doktor. Baik. So begitulah fatwa. Tak boleh diambil tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Boleh ke kita nak terima darah daripada hospital ni, entah-entah darah tu daripada orang bukan Islam. Itu okey lagi Ustaz. Ya. Tentang vaksin. Ya. Ada juga yang kata, oh tak boleh katanya. Sebab ini haram. Sebab dah kata dalam ni haram kandungannya. Apakah itu vaksin dan bagaimana Islam itu mencantikkan penggunaannya? Saya tertarik dengan kata-kata Al-Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri rahimahullah. Dia walaupun daripada ulama Ahlussunnah wal Jamaah tapi dia zahiri sikit. Tapi dalam kata-katanya dalam teori najasah sangat baik. Dia kata semua benda walaupun najis bila dia memberi manfaat jadi halal. Sebab Allah Taala tidak menjadikan benda yang baik itu adalah haram. Ya. Wasakhrakum fil ardh jami'a. Allah jadikan muka bumi ini semua untuk kita. Jadi mustahil benda ini yang dikatakan najis dikatakan kita ada proses istihalah dan saya tanya pakar
memang ada berlaku perubahan yang tam, mana perubahan yang solid. Dah hilang semua kita katakan sifat-sifat pada khinzir dan seumpama dengan dia. Walaupun daripada awal proses ada khinzir tapi dibuang sehingga hilang. Okey. Bahkan dalam mazhab Syafi'i katakan mereka tak hilang najis. Dalam mazhab Syafi'i menyatakan dalam Al-Majmu' dia menyebutkan apa yang saya ingat ialah apabila ada ubat-ubat yang disebut mutanajjisat, ubat-ubat yang najis termasuk khinzir dan ubat yang bersih. Tapi ubat yang najis ni cepat sembuh. Ubat yang apa nama dia bersih ni lambat sembuh. Dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Ada yang mengharuskan, ada yang mengharamkan. Dan kita memilih pendapat yang mengharuskan sebab bertepatan maqasid syariah. Bahkan Imamul Haramain dalam kitab Yaghyathul Ummah menyebutkan amma al-aqaqir, adapun ubat-ubat yang mencegah, wal adwiyatu, ubat-ubat yang merawat, mencegah seperti vaksin, faman'u isti'maliha, mengharamkan dia itu yu'addi ilal haraj, membawa kepada bebanan. Wal haraju marfu'un dalam syariah. Bebanan itu ditolak oleh syariah. So kalau kita mengharamkan vaksin akan menyebabkan kita tengok kes akan meningkat seperti cacar, seperti apa dia masalah dipanggil apa sindrom dan seumpama dengan mungkin dia. Lebih mudarat. Semua. Dulu kita penyakit cacar dan beberapa penyakit di Malaysia tahun 2011 zero. Kerana semua penggunaan vaksin. Dulu kalau kita pergi sekolah, kalau mungkin zaman Da'i masih muda lagi, mungkin belum dilahirkan zaman 90-an. Ada lagi 90-an? Ada, tapi budak kecil. Ya, masih makan gula-gula lagi ya. Jadi Doraemon. Jadi apa yang berlaku? Kita tengok ada leher warna biru. Dia beguk, mam. So ada yang nila. Nila ni orang buka baju, tapi buka leher. Kemudian ada yang warna putih sebab berubat gigi. Tetapi bila ada vaksin, alhamdulillah banyak menyelesaikan. Berdasarkan data sedemikian yang saya duduk dengan sebagai ahli perubatan menunjukkan inilah maqasid syariah. Penjagaan nyawa bukan bermaksud nyawa semata-mata. Ma yuaddi, apa-apa sahaja mukadimah yang boleh membawa kepada penjagaan nyawa. Jadi ini di antara benda yang sangat penting. Sebab itu di tengah tempat Afrika, sebagian ulama mereka menolak menyebabkan rakyat mereka teruk mengalami penyakit-penyakit yang sindrom dan seumpama dengan dia. Adakah syariah datang untuk merosakkan manusia? Tidak sama sekali. Sebab itu najis yang disebut oleh Asy-Syatibi dalam Muwafaqat dalam kitab Maqasid disebut apa? Kalau bertembung hifzul muhjah. Hifzul muhjah ni maksudnya hifzul nafsi, menjaga nyawa, dengan hifzul al-muru'ah iaitu makan najis, penggunaan najis. Hifzul muhjah aula, menjaga nyawa lebih aula daripada menjaga najis. So kita boleh makan najis demi menjaga nyawa. Apatah lagi vaksin ini menjaga benda-benda yang berkaitan dengan nyawa manusia, kesihatan manusia. Mimbabi disebut sebagai hajatul ummah ka dariratil fardi. Itu keperluan umat seperti mana darurah individu yang perlukan makan khinzir. Dan di sana ada kaedah syar'i yang disebutkan hajatu, disebut sebagai hajah seperti mana al-hajatu ila tanawulil al-dawa, berhajat kepada mengambil ubat seperti mana darurah kepada memerlukan khinzir. Maksud dia dalam pengambilan ubat kita tak perlu kepada darurah. Perlu kepada satu bebanan yang besar kita dah boleh ambil bahan haram. Sebab ubat berbeza dengan makan. Makan kena turun darurah lu boleh makan khinzir. So mizan yang berlainan di antara ubat dengan makanan. Sebab mereka samakan rawatan ni sama seperti makan. Ada sebagian kawan-kawan kita derma darah pun haram. Sebab tak ada darurat lagi. Sebab dia kata biar dulu orang perlukan darah baru dia kata derma. Kalau macam tu mati dulu orang tu. Ini dia panggil apa? Kaedah menjadikan keperluan umat, makna dia 70% manusia berhajat kepada darah seperti mana individu yang sedang berhajat. Jadi tak boleh kita sama ratakan penggunaan ubat dengan makanan khinzir yang kata kalau kita lapar baru kita makan babi. Kalau macam tu tak ada apa-apa lagi ubat yang boleh menyelamatkan manusia. Kerana kita tunggu nak mati dulu baru kita bagi ubat. Macam tu tak bermanfaat dah. Betul. Jadi di sini kita kena perbetulkan kefahaman orang yang menolak vaksin. Mereka adalah sama ada mereka tu jahil ataupun mereka saja-saja nak tolak. Buat-buat jahil dia panggil. Maksudnya dalam satu-satu kemaslahatan ataupun satu-satu situasi itu, ilmu itu sangat penting didahulukan Ustaz ya? Penting sebab kita kena beza di antara ilmu kitab, ilmu fatwa. Fatwa tidak berkaitan dengan kitab. Fatwa berkaitan dengan realiti dan bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tersebut daripada kitab-kitab yang ada. Sebab itu syarat untuk berfatwa mesti faham zaman kitab itu. Kalau kita hanya baca kitab kurun 400 Hijrah, zaman kita sekarang ni 1400 Hijrah, itu satu benda yang bahkan ulama kata berdosa. Al-jumud 'alal kutubil manqulah dalalun mubin. Beriktimad semata-mata kepada kitab lama adalah satu manhaj yang salah. Bukan saya kata. Betul. Ini ulama Imam Qarafi yang kata. Sebab situasinya berbeza. Zaman berbeza. Sebab ubat bukan termasuk dalam ibadat. Dia akan berubah mengikut zaman itu sendiri.
Persoalannya Ustaz gini, biasanya perubatan ni Ustaz kan, dia lakukan di Ustaz. Kalau Ustaz kata pemudahan ke, makan Panadol ke apa. Jadi saya nak minta pandangan Ustaz, ini ya ataupun cara lain maknanya di zaman, contoh ya Ustaz, di zaman Nabi, ada kabilah yang dia telah disengat oleh binatang kita. Jadi maknanya dia dengan baca ayat Al-Quran, contohnya Al-Fatihah. Dengan izin Allah, penyakit ini tidak kepada Ustaz, sembuh dengan cara membaca Al-Quran. Jadi minta pandangan Ustaz, bagaimanakah, bolehkah kita gunakan cara yang macam ini ke ataupun macam mana? Itu saja soalannya Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, soalan yang menarik Da'i. Baik. Soalan daripada Haji Tukinun kita ni. Ya. Hadis ini daripada Bukhari, di mana kisah yang begitu panjang, lalu mereka baca ayat Al-Fatihah berdasarkan ijtihad mereka, maka berita itu sampai kepada Rasulullah sebab mereka ambil upah. Jadi Nabi tanya, "Wama yudrika annaha ruqyah?" Apa yang menyebabkan kamu tahu dia adalah satu jampi, ruqyah, jampi doa yang baik. Jadi Nabi minta upah sebab fatwa pun boleh minta upah. So Nabi kata, bagi aku satu bahagian kambing. So kalau siapa yang fatwa kepada ahli fatwa, dia berhak minta upah. Sebab tu saya kalau orang tanya, saya diam dulu. Dia bagi upah pun kita jawab. Sebab kita menggunakan akal kita. Ni pagi ni ada. Pagi ni tapi percuma lah. So itu dia bukan rawatan yang bersifat tajribah. Itu jampi. Makna dia ni orang soleh, sahabat Rasulullah. Jadi bila dia jampi, ada sembuhannya. Sebab tu kita kena gabung doa. Doa dengan rawatan. Tapi doa dia tak cukup. Saya ni contoh yang paling simple, analogi paling simple. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tak makan. Kenyang tak? Itu dia berdoa, Tuhan bagi kenyang. Tapi kita kena makan dulu. Kena makan juga. Begitu rawatan. Itu ikhtiar lah. Ya, wajib ikhtiar. Al-akhdhu bil asbab. Tuhan kata apa? Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Berjalan di muka bumi ini untuk makan. Kita baca literal terjemahan. Dia kata apa? Berjalan di muka bumi dan makan. Maksud kita pergi berjalan, kita pergi makan. Kita pergi berjalan, kita makan. Habis hidup kita. Bukan maksud ayat sebegitu. Maksud ayat itu, kalau kamu nak makan, kena berjalan di muka bumi dan cari rezeki. Cari rezeki. Itu maksud ayat tersebut. Bukan ayat itu suruh kita berjalan di muka bumi ini dan pergi cari makan. Jalan-jalan cari makan, orang kata. Bukan maksud begitu. Kalau maksud begitu, tak ada orang yang akan makan. Kena pergi bekerja untuk kamu cari makan. Begitu kalau dalam rawatan. Itu sebahagian daripada karamat. Sebab itu ada mizan karamat. Mizan karamat maksud mizan yang Allah Ta'ala beri kepada orang soleh. Dengan mizan adat. Mizan biasanya rawatan perlu dirawat. Kalau tak Nabi tak suruh isterinya, Ummu Salamah, pergi berbekam dengan seorang sahabat. Kenapa Nabi tak jampi saja? So, tidak boleh baca hadis satu hadis dan dibuang hadis-hadis yang lain. Perlu ditimbang, dipanggil mizan karamat dengan mizan pada adat. Mizan yang kebiasaan kita buat. Lepas tu saya ada terjemah satu buku nama dia Fiqhul Mizan yang menguraikan semua salah faham seperti soalan sebegini. Boleh ke Ustaz kalau kita nyatakan mencari penawar, berusaha mencari penawar ini juga satu tuntutan dan wajib syar'i. Adakah ia jihad? Dia adalah wajib syar'i. Dia adalah, sebab tu Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dan pendapat disokong oleh ramai ulama seperti Syekh Qaradawi, guru saya Dr. Sa'id Musa Hilali, rawatan di zaman sekarang ini adalah wajib syar'i. Siapa yang mampu dan tidak pergi merawat, hukumnya berdosa kerana dia membiarkan dirinya terseksa dengan sakit. Misalnya katalah dia demam, dia mampu makan Panadol. Makan Panadol dalam masa beberapa second dia akan sembuh. Dia biar tak apalah, Tuhan akan bagi. Hukumnya berdosa. Karena wala tulqu bi aydikum ila Allah. Ya, ini muskilah kita apabila kita semua menyandarkan kemudaratan kepada Allah dalam bentuk yang pasif. Sedangkan Allah Taala bagi kita hakul kasbi. Dalam bahasa akidah dia panggil al-kasb. Kita ada hak ikhtiar untuk kita pilih untuk sembuh atau untuk kita sihat. Untuk kita sakit. Jadi mereka yang pilih untuk sakit hukumnya berdosa. Kerana mereka akan mensia-siakan tugas mereka. Akan cuai. Misalnya dia sakit di pejabat, dia tak mampu buat kerja sebab dia demam. Sedangkan dia boleh rawat. Dia dibayar gaji. Akhirnya dengan alasan dia demam, seminggu tak pergi kerja. Apa yang berlaku? Kucak-kacir di pejabat. Sebab itu kefahaman fiqh yang kita tajdidkan, perlu kita melihat fiqh dalam mizan, fiqhul mizan yang lebih luas, menimbang di antara ayat dan ayat, nas dengan nas. Tidak hanya mengambil satu nas dan membuang nas-nas yang lain. Baik, itu dia. Saya suka Ustaz. Sebab tadi Ustaz sebut Hadari. Ini tadi tajdid pula. Dua-dua nama saya. Saya ada satu buku saya tulis tajuk dia, Tajdid Menuju Transformasi. Jadi Alhamdulillah kita cuba bawa pemikiran manusia kepada fiqh yang dia panggil fiqh bergerak. Baik, bergerak. Bukan fiqh dalam kitab semata-mata.
terdapat hadis menyatakan bahawa tiada jangkitan dalam Islam. Tetapi sekarang kalau kita lihat penyakit berjangkit ni macam-macam Ustaz ya. Tambahan betul. Sekarang ini COVID-19 juga macam-macam prosedur ataupun SOP yang kita kena patuh. Kita jumpa tadi pun tak bersalam Ustaz. Betul. Jadi macam mana tu Ustaz? Adakah benar wujud hadis tersebut ataupun sesuatu yang mungkin Ustaz boleh? Hadis sahih dan saya huraikan dalam buku Sefik Medik, iaitu hadis itu ada dua pembacaan yang betul yang perlu kita baca secara yang betul. Yang kita kena faham. Ya. Satu, Nabi menceritakan aspek akidah. Baik. Okey. Maksud tidak ada jangkitan melainkan dengan izin Allah. Supaya orang tahu semua benda yang berlaku semua dengan izin Allah. Kemudian aspek syariah ataupun aspek al-akhdhu bil asbab disebut la adwa wala tiyarata fil Islam. Itu maksud hadis, tidak ada jangkitan. So aspek akidah tidak ada jangkitan melainkan dengan izin Allah. Itu cara yang betulnya. Tetapi aspek syariah, tindakan kita tidak boleh kita menjadi ejen menjangkitkan penyakit kepada orang lain. Maksud la adwa ni dalam bahasa Arab dia adalah siyatul khabar insya'ul makna. Kalau kita belajar balaghah. Lafaz dalam bentuk cerita tetapi makna sebaliknya ialah arahan jangan kamu menjadi ejen kepada penyakit berjangkit. Baik. Jadi bila kita baca satu hadis dalam bentuk mizan akidah saja, itu yang jadi sesat. Sesat ni bukan sesat akidah, sesat kefahaman. Kefahaman kita. Menyebabkan kita tak peduli begitu. Jadi kewajipan kita segi akidah kita i'tiqad semua berlaku dengan izin Allah. Tetapi syariah dia jangan kita menjadi ejen kepada sebaran sebab lagi teruk penyakit berjangkit. Sebab adalah hadis yang sah yang lain Nabi kata apa? Jangan kita campurkan unta yang sihat dengan unta yang sakit. Sebab akan berjangkit. Dan Nabi larang jangan masuk kawasan yang ada ta'un. Jadi siapa yang baca satu hadis ini dan tidak melihat kepada hadis yang lain dia akan tersalah jalan. Sebab itu kita namakan sebagai fiqhul mizan. Mizan akidah mesti dibaca dengan mizan syariah dan juga al-akhdhu bil asbab. Kalau kita hanya ambil satu akidah saja, kita akan tersesat jalan. Perlu dibaca dengan dua timbangan. Allah Ta'ala jadikan dunia ni perlu dibaca dengan dua timbangan. Dunia, akhirat. Zuhud, bekerja. Wanita, lelaki. Tak boleh kita hanya timbang satu saja. Itu yang disebut sebagai mizan. Pada hari kiamat pun ditimbang dengan mizan. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ditimbang yang baik dan buruk. So kita pun mesti timbang. Hadis ini diletakkan pada mizan apa? Oh, akidah. Mizan syariah. Nabi kata apa? Jangan campurkan unta dengan unta yang sakit. Nanti dia berjangkit. Jadi kewajipan kita bila ada penyakit berjangkit, yang pertama, orang yang kena penyakit tersebut kena kuarantin. Wajib. Masa sekarang ni. Betul. Kemudian dia jangan menyebabkan dengan sengaja memberi jangkitan penyakit tersebut kepada orang lain seperti HIV dan seumpama dengan dia. Kemungkinan dia boleh dihukum gantung sebab dia berniat untuk membunuh dengan memberikan penyakitnya kepada orang. Misalnya dia pergi gunting rambut dengan bebas sedemikian rupa sebab ada jangkitan HIV berlaku dengan bekam, dengan gunting rambut dan seumpama dengan dia. So, orang yang pula yang sihat jangan berjumpa dengan dia. Sebab bukan kerana kita sombong, kerana kita nak selamatkan nyawa kita dan nyawa orang lain. Betul. Jadi sekarang ni kita katakan dah tak ada salam, dah tak ada berpelukan. Semua sunnah-sunnah tersebut terhenti seketika. Dalam usul fiqh namakan dhahabul mahal. Macam tangan terpotong, tak boleh berwuduk. So sekarang ni tidak ada salam, tak ada ciuman, tak ada pelukan. Kesemuanya hanya dengan senyuman saja. Bukan syariat terbatal, cuma syariat tertangguh. Itu bahasanya. So bagi mereka yang faham tentang penyakit berjangkit dalam keadaan yang salah, perlu perbetulkan kerana ini adalah merupakan jenayah terhadap syariat. Itu dia. Barulah terjawab persoalan-persoalan daripada ramai orang yang mungkin kurang faham. Betul. Kenapa tak boleh balik kampung? Ya. Kenapa tak boleh jumpa mak ayah raya ni? Rupa-rupanya jangan jadi ejen. Jangan jadi ejen, bahaya. Dan dia akan melibatkan dosa dan pahala. Boleh berdosa Ustaz ya. Dosa ni akan bertambah makin besar bila membawa kepada kematian. Itu dia, sampai mudarat. Okey. Ustaz, terima kasih atas penjelasan tersebut. Sama-sama. Okey. Apakah pandangan Islam terhadap postmortem? Postmortem ni sebanyak kan yang berlaku kepada kes kematian. Kes kematian. Ya, silakan. Dia merupakan satu kewajipan syar'i. Kerana zaman dulu bila kita sebelum ada yang ilmu forensik, kematian ni tak tahu apa puncanya. Kalau jatuh dalam sungai mungkin orang kata semua lemas. Tapi bila kita ada ilmu forensik, kita boleh tahu kes. Kita boleh tahu dia ni lemas ke, dibunuh ke, bunuh diri ke. So, kalau kita dulu nama qasamah bersumpah saja nak cari kes. Okey. Tetapi sekarang kita boleh cari pembunuhnya dengan menggunakan forensik dalam postmortem. Sebab tu bila accident, kita nak tahu accident sebab accident ke, mungkin dia sakit jantung ke, apa-apa sebab itu bila polis minta buat postmortem, wajib
keluarga serahkan mayat tersebut kepada hospital untuk buat postmortem. Dan postmortem ada adab-adabnya, jangan curi dan seumpama dengan dia. Dan mayat sebenarnya tidak sakit. Ramai orang tafsir, Nabi menyebutkan pecahkan tulang mayat seperti pecahkan tulang orang yang hidup. Itu bukan sakit, itu dalam bab menghormati. Sebab apa mayat tak sakit? Sebab dia dah mati dah. Kita kalau seorang tu lumpuh, tak sakit dah. Badan-badan yang lumpuh. So kefahaman itu yang menyebabkan kita kena jangan buat pembedahan sebab mayat sakit. Saya bagi contoh dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Baik. Kalaulah ibu tu tertelan, seorang perempuan tertelan gelang, tak tahulah mungkin orang buat dia sayang, dia tertelan dalam perut, kemudian dia mati. Diharuskan, bahkan diwajibkan membedah perut dia untuk keluarkan barang mas tersebut. Sebab berlaku pembaziran, simpan mas dalam kubur. Oh, dia kena bedah Ustaz? Itu kalau barang mas, bagaimana kalau kita nak cari pembunuh? Mungkin nak tahu dia punya punca dia mati sebab apa. Maka postmortem tak bercanggah yang pertama dengan syariat, bahkan dituntut oleh syariat dan tak menyakiti apa-apa pesakit. Semua berkaitan dengan pesakit adalah mimbabil ihtiram, hanya menghormati dia. Itu kita bawa penseluh dan seumpamanya. Bukan dia sakit pun dia mati dah. Hanya menghormati sebagai dia Bani Adam. Baik dia Islam atau bukan Islam, kita menghormati insan kali insan. Itu penjelasan. Jadi postmortem adalah benda yang masyru', benda yang patuh syariah dan diizinkan oleh syariah. Kalau dalam berita kita selalu dengar pemberita menyebutkan bedah siasat itu ya. Ya, itu sangat benda penting sebab ia termasuk di dalam tuntutan syariat. Itu mencari siapakah pembunuh asalnya. Hukumnya wajib syar'i Ustaz ya? Ya, kalau benda itu berkaitan pembunuhan memang benda itu wajib. Kalau benda itu hanya sekadar untuk nak tahu dapatkan insurans, benda itu sunat ataupun harus. Sebab insurans pun nak tahu je dia mati sebab apa. Betul. Itu dia. Berdosakah melakukan scan untuk mengetahui jantina anak? Kemudian apakah hukum home birth ataupun bersalin di rumah? Ini memang tak nak pergi hospital. Macam mana? Ini masalah juga. Yang bersama scan tidak ada masalah. Kita nak tahu itu antara mimbabi tahsin. Oh, boleh untuk scan ya? Scan dan sebagainya dilakukan oleh doktor yang pakar dan seumpamanya. Cuma yang salah kita pergi tayang dekat Facebook tu. Oh, betul juga ya. Sebab kita tunjuk dia, kita tengok tak ada masalah apa sebab dia pegambar. Kita yang meletakkan aurat kita tu yang masalah. Jadi hukum di sana, hukum meletakkan. Kita lihat di Facebook, kita mungkin tak berdosa sebab tak ada syahwat apa. Sebab dia gambar. Tapi kita yang menunjukkan itu. Sebab tu saya lebih cenderung supaya gambar-gambar kandungan tak ditunjuk. Cukup saya beritahu saya mengandung saja. Why kita nak pergi tunjuk gambar kita dan seumpama dengan dia. Seolah kita menunjuk dalam perut kita. Itu di antara benda yang tidak patut. Seperti kita menunjuk aurat kita. Jadi ini benda yang patut kita patuhi dia punya etika-etika dia. Dan soalan lagi berkaitan dengan bersalin di rumah. Ini salah faham. Dia banyak kita ni banyak sangat kefahaman yang kadang-kadang bagus back to nature. Itu kefahaman agama, kefahaman yang bersifat baik tentang kebudayaan. Tetapi dalam sains kita tak perlu back to nature. Kita ambil yang paling terbaik. Di hospital ni dia ada semua penjagaan rapi, kawalan rapi. Kalau berlaku pendarahan, ada doktor dan seumpama dengan dia. Ada SOP-nya. Ya, bila di rumah, kalau apa-apa berlaku pendarahan dan seumpama, siapa nak selamatkan? Sebab itu kita di dalam perubatan, abortion misalnya, kalau nyawa ibu terancam, kita mengharuskan abortion, pengguguran anak tersebut. Sebab nyawa ibu lebih penting. Tapi kalau di rumah, siapa nak selamatkan? Siapa nak bawa pergi mesin? Siapa nak bawa pergi doktor dan seumpama dengan dia? Jadi risiko sangat tinggi. Suami dah panik dah. Suami lagilah mungkin pengsan dan seumpama dengan dia. Jadi kita nasihatkan supaya berinteraksi dengan perubatan, dengan kita mendapat khidmat doktor, bukan khidmat bidan dan seumpama dengan dia. Sebab itu saya nasihatkan, kalau wujudnya bidan di zaman sekarang ni, wajib dilatih sehingga dia mendapat lesen khas daripada Kementerian Kesihatan. Dan Kementerian Kesihatan wajib adakan khusus kepada mereka. Tidak boleh dibiarkan pada bersalin ini dibiarkan secara umum begitu kerana dia boleh menjejaskan keselamatan baby dan juga nyawa kepada ibu. Sebab syariah bukan agama yang dipanggil asywa'i, agama yang bersifat sembromo begitu, ikut hampa lah begitu, beranak-beranak di mana-mana. Sebab masing-masing ada tanggungjawab. Itu di antara jawapan yang perlu kita kuatkan kepada masyarakat supaya berinteraksi dengan zaman dengan baik. Itu dia. Rahimallahu mura'an arafa asrahu wastaqamat tariqatuh. Allah merahmati orang yang faham zaman dia, jalannya akan lurus. Ya, tambahan pula berkaitan dengan nyawa Ustaz. Betul, macam-macam kemungkinan boleh berlaku apabila melahirkan anak ini. Allahu akbar.
Assalamualaikum Ustaz Fawaz dan Dak yang hadiri. Waalaikumsalam. Apakah hukum mengadakan pameran spesimen anatomi manusia, kadang-kadang organ ditayangkan Ustaz ya? Ya. Adakah dibolehkan bagi tujuan pembelajaran? Harap dapat merungkai kemusykilan saya. Betul Ya, Ustaz? pembelajaran anatomi ini sangat penting di dalam perubatan. Walaupun sebagian ulama mengharamkan, tapi majoriti mengharuskan. Sebab kalau tidak ada anatomi, khususnya kepada badan manusia sendiri, tak akan jadi doktor. Selalunya orang belajar tahun pertama, tahun kedua begitu. Cuma pameran itu yang tidak boleh. Sebab bila pameran kita tidak menghormati mayat tersebut. Kalau nak buat pameran boleh, tapi ambil yang patung. Ya. Yang boleh replace tempat dia. Jangan ambil manusia. Sebab manusia perlu dihormati dengan adab dia. Sebab itu saya larang student-student medik, janganlah ambil selfie dengan mayat. Tak boleh. Oh. Sebab kita hanya diharuskan untuk berinteraksi dengan dia. Saya pernah masuk di Mesir, saya masuk bilik dia orang buat anatomi. Daripada bulan 10 mayat elok, bulan 5 hancur semua mayat. Potong sana, potong sini. Sebab kata Imam Ibn Rushdi, man 'alama 'ilma tashrih izdada imanan. Siapa yang belajar ilmu anatomi, iman akan bertambah kalau betul cara dia belajar. So ilmu anatomi ni berkaitan dengan iman yang sangat kuat. So perlu ada adab menjaga kehormatan mayat, disimpan dan seumpama dengannya bila dia tak guna ditanam semula, bukan buat pameran begitu mayat tergantung. Itu bercanggah. Nak buat boleh tapi bukan manusia. Ya. Ya, itu perlu ada adab yang perlu kita explore dan kita jaga. Sebab Allah Taala sebut apa? Dalam Quran, Iqra bismi rabbikal khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Tuhan yang mulia itu sentiasa mengajak kepada ilmu yang memuliakan manusia. Mana-mana kaedah yang mana menghina manusia, termasuk dalam pameran dan seumpama dengan dia, itu tidak dibenarkan. Jadi untuk pembelajaran okey, tapi untuk tayangan, selfie begitu dan begini, itu bercanggah. Kalau kita mati, tengok orang dah ambil mayat kita, kita pun geram juga. Tapi dah kita mati tak ada nak menjawab. Jangan sampai mayat tu tiba-tiba bercakap. Kalau bangun balik itu cuma jin lah. Allahu akbar. Bolehkah pesakit solat dengan dressing ataupun pembalut luka yang ada darah ataupun nanah padanya? Ya, itu semua keadaan yang sedikit dan dimaafkan. Hatta kalau banyak pun itu dimaafkan kerana keadaan yang darurah, sakit dan seumpama dengan dia. Sama dengan ru'af, orang yang keluar hidung begitu, sembahyang berterusan. Dan para sahabat sembahyang dalam keadaan darah menitis ketika mana perang. So, sembahyang yang sahih mengikut sebagian mazhab, dan itu yang kita anjurkan supaya mereka sentiasa rasa syariah, sentiasa mendamaikan mereka, menyejukkan hati mereka dan tidak rasa terbeban dengan apa-apa yang berlaku. Ya, syariah ini adalah ubat, kata Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Assalamualaikum Ustaz Da'i dan kru yang bertugas. Waalaikumsalam. Katanya, bolehkah seorang doktor merawat tawanan perang pihak lawan? Ataupun kalau kita bahasakan kita Islam, pasukan yang lawan lah, iaitu kafir. Mohon pencerahan Ustaz, boleh ke? Sangat-sangat boleh. Kerana ia termasuk dalam mimbabil ihsan. Kita kena merawat walaupun musuh kita. Dah di tawanan kita. Hakul asir, hak orang yang ditawan. Mereka perlu diberi makan. Wa yut'imuna ta'ala ma'ala hubbihi miskinan wa asir. Orang yang ditawan. Makan dan rawatan sebagian daripada makanan orang sakit. Rawatan adalah makanan orang sakit. Jadi ayat itu bukan setakat memberi makan, boleh dikiaskan kepada semua makna-makna rawatan kepada orang yang ditawan, dan itu dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Maksudnya Ustaz di sini, Islam itu sangat indah walaupun dalam keadaan sebegitu tidak memandang musuh ataupun pihak kita sendiri. Musuh bersebab. Apabila mereka menjadi tawanan kita, dia ada hakul ihsan. Allah Ta'ala telah menjadikan semua benda ada ihsan. Sebab itu ayat Quran yang saya menarik tafsiran daripada sebagian ulama Mesir, guru saya Syekh Ibrahim Kattani. Kebanyakan ulama menafsir cara yang literal, tapi makna ni sangat hebat, iaitu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Selalu orang menafsirkan keras terhadap orang kafir dan sayang di antara orang Islam. Itu normal lah. Kita sayang orang Islam, benci orang kafir. Tapi sebenarnya ayat ini menumpukan kepada dua orang kafir. Asyidda'u 'alal kuffar, keras ketika perang, ruhama'u bainahum, dan bila tak perang kita menunjukkan kasih sayang kita kepada mereka. Allahu akbar. Sebab ayat ini kembali kedua-dua kepada kafir. Sebab ad-dhamir ya'udu ila aqra. Asyidda'u 'alal kuffar ay fil harbi, ruhama'u bainal kuffar ay fi silmi. Subhanallah, tafsiran yang luar biasa. Itu dia bukti besar menunjukkan bahawa agama Islam itu bukan agama pengganas. Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dalam buku Fiqhul Jihad menunjukkan tidak ada satu hadis yang sahih Nabi diutuskan dengan pedang.